Hai, Assalamualaikum. Pernah tak kadang-kadang kita terfikir kenapa pengurusan harta pusaka di mana-mana institusi sama ada mahkamah, pejabat tanah ataupun amanah raya menjadi sangat lama? Antara sebab-sebabnya adalah pertama sekali ada ahli waris ataupun hak individu yang tamak untuk menuntut harta si mati. Contoh bila si mati, kalau utama-tama kalau harta dia banyak, tiba-tiba meninggalkan rumah, kereta, pantang tengok, kadang-kadang mesti nak tuntut. Padahal hakikatnya dia tak layak pun untuk tuntut harta si mati tu. Second is tak tahu mengenai ilmu faraid. Dalam ilmu faraid ni dia ada satu metod untuk mengenal sama ada individu tersebut ahli waris kepada si mati ataupun bukan ahli waris kepada si mati. Seperti contoh, situasi pertama, si mati meninggalkan isteri, anak lelaki dan adik-beradik. Dalam situasi ini yang dikira waris hanyalah isteri dan anak lelaki, manakala adik-beradik tidak layak untuk menuntut harta si mati. Kemudian poin yang ketiga, ada ahli waris yang enggan memberi kerjasama untuk menguruskan harta faraid. Antaranya selalunya bila peguam mengarahkan ataupun memberi arahan kepada ahli waris untuk turun ke mahkamah, ada mana-mana ahli waris yang enggan turun mahkamah atas alasan sibuk atau sebagainya. Kemudian antara isunya lagi, ada juga ahli waris yang enggan memberi dokumen, seperti contoh IC ataupun dokumen-dokumen berkaitan, yang mana dokumen-dokumen tersebut mahkamah perlu untuk memudahkan urusan pembahagian harta pusaka sama ada di mahkamah ataupun di pejabat pusaka. Ada orang bertanya, faraid, kalau saya tak nak ikut faraid, pembahagian faraid saya nak ikut secara sama rata, boleh tak? Jawapannya boleh. Sekiranya kesemua ahli-ahli waris tu bersetuju untuk membagi secara sama rata. Tapi ingin saya ingatkan, faraid bukanlah yang terakhir untuk menyelesaikan cara pembahagian. Sekiranya semua waris bersetuju untuk membuat pembahagian secara sama rata, maka itulah yang terbaik di antara ahli waris. Kerana penghujung dia yang kita nak capai dalam pembahagian faraid ni adalah keharmonian ahli waris setelah si mati meninggal dunia. Okay, kita recap balik. Ada 3 poin. Pertama, ada ahli waris yang tamak. Kedua, ada ahli waris yang enggan beri kerjasama. Ketiga adalah disebabkan ada ahli waris yang tidak tahu ilmu faraid. Solusi untuk mengatasi masalah ini, pertama, ahli-ahli waris perlulah belajar mengenai ilmu faraid. Dengan ilmu faraid inilah kita tahu siapakah waris-waris yang layak, siapakah waris-waris yang tak layak. Kedua adalah kita kena muhasabah dirilah. Sekiranya kalau kita tak ada hak pun dalam harta si mati, janganlah tiba-tiba disebabkan kita tamak kepada harta, kita nak menuntut benda yang bukan hak kita. Ketiga adalah fikirkan balik kepada waris-waris si mati, kerana disebabkan kita tidak bagi kerjasama, anak dan isteri si mati menderita sehingga bertahun-tahun disebabkan kita tak nak beri kerjasama turun ke mahkamah.